A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Aiman, atau lebih popularnya dengan nama Dai Aiman. Itu juga pada semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Sudah ke belum? Tak habis berburak lagi pahal kan? Nak ceramah ni. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, tajuk yang diberikan adalah resepi keluarga bahagia. Saya tengok yang hadir hari ini bahagia dah. Tengok muka bahagia. Tadi ada yang saya sampai tadi tengah beria makan lagi bahagia sungguh nampak. Ada yang dah daripada awal dah sampai bahagia dia kata, maknanya dia tak kisah tak makan tak apa, dia dah cukup bahagia dah yang duduk dalam. Dan ada orang masih duduk luar, dia rasa bahagia dengan duduk luar kan. Ada orang berusaha masuk, tak apa, kita lambat belakang janji dapat masuk, itu membahagiakan. Jadi apa pun bahagia yang kita nak kejar ni sebenarnya adalah bahagia. Macam saya selalu sebut, bahagia ni bukan melihat pada apa yang kita ada, bukan. Bahagia ni bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu yang Nabi sebut kan. Nabi sebut manusia yang paling kaya bukanlah manusia yang banyak duit, manusia banyak harta, tapi manusia yang paling kaya, kata Nabi, adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi kadang kalau nak komplain, boleh komplain, apa benda duduk bawah penat kaki aku kan? Tapi tak kan? Dia okey je. Dia mula memandang kelebihan orang lain. Dia sedaplah dapat tiang. Contoh jangan beralih pula ni, contoh je kan yang seorang tu pula untunglah dapat duduk kat kursi lama pun tak apa. Sedangkan yang duduk kat kursi pula fikir apa? Dia orang ni muda lagi, kuat lagi, kakinya boleh duduk bawah. Aduh, aku tak boleh duduk bawah aja tu. Kita memandang orang tak selesai, tapi memandang pada diri kita, apa yang kita ada. Macam saya memang dari Alhamdulillah, Dai Aiman ni nak ajak dekat tempat dia ni dah berapa lama dah sebenarnya. Sebut dah lama, hari ni baru dapat. Wah, saya selalu hijau ni, tapi tak sampai sebab dia tak tahulah, tak sudi ke apa, tak tahu. Dah tak ada orang sangat pun panggil ke tak tahulah. Alhamdulillah, saya selalu lah buat nampak bagus ni. Saya tengok ramai betul, tak kurang 20,000 lagi. Ramai betul, bahagia lah. Kita anggap macam tu lah kan. Jadi kalau tengok resepi keluarga bahagia, resepi satu set arahan yang menjelaskan langkah menyediakan atau membuat sesuatu. Keluarga bahagia, institusi dalam sebuah masyarakat dengan sebuah perkahwinan yang harmoni hingga bentuk keluarga bahagia. Bila sebut institusi, kita keluarga kita tahu. Keluarga mungkin ada ibu, ada ayah, ada anak, ada nenek, ada atuk, ada saudara mara. Itu keluarga. Tapi bila sebut institusi keluarga, membawa maksud struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Kalau saya ulang balik, belum tentu sama orang lain. Belum tentu sama.
struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya semua kena menjalankan fungsi, baru dia nama institusi keluarga. Ayah main peranan, ibu main peranan, anak main peranan. Dia main peranan sebagai suami, dia main peranan sebagai ayah, main peranan sebagai seorang ibu, main peranan sebagai seorang isteri, baru dia nama institusi keluarga. Kalau dia tak berfungsi, tidur ataupun dia mencederakan ahli keluarga, dia tak namakan sebagai institusi, dia nama keluarga saja. Ahli keluarga, yang tu yang tak bekerja tu keluarga kau juga, keluarga tu keluarga, tapi dia tidak membentuk institusi keluarga, ya. Jadi kalau kita tengok bagaimanakah yang Nabi ajar kita, kan? Nabi beritahu sebaik-baik kamu adalah orang yang baik terhadap kaum keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluargaku. Jadi tak ada dah contoh yang baik, teman. Pergilah mana-mana pun, yang contoh terbaik tetap Nabi kita. Kalau kita tengok drama dulu kan, hero dulu mula-mula Jalaluddin Hasan, lepas tu hero tu Rosyamno, tiba-tiba dah Syukri Yahya, tiba-tiba sekarang tak siapa dah tak kena dah siapa hero kan. Heroin pun tak tahulah apa yang melastik ke hatimu tu, tak apa tajuk macam tu kan, melastik ke hatimu tu tak apa tak. Yang saya tahu heroin ni Janani, tu saya tahu. Saya memang cepat ingatlah nama tu, tak tahu kenapa. Tapi maknanya tahun depan belum tentu lagi dia jadi heroin. Tahun depan belum tentu lagi dia masih lagi jadi hero. Rosyamno pun dah berlakon watak atuk, watak bapak adalah tak boleh jadi hero dah. Sampai masa dah supaya jadi hero. Rosyamno marah betul aku buat contoh. Tapi ada satu watak tak boleh tukar. Panggillah ceramah mana pun. Tadi kata saya dengar lagi penceramah selebriti dia panggil. Panggillah siapa pun, panggillah ceramah maulud, panggil ceramah Isra Mi'raj, panggil ceramah Kuliah Duha, watak utama tetap junjungan besar Nabi Muhammad SAW, tak bertukar. Nak cakap apa? Nabi belum lahir lagi dah sebut pada Nabi Adam pasal nama Muhammad, kan? Nabi zaman Nabi Musa lagi dah sebut, wahai Musa, barang siapa mati nanti bertemu dengan aku dan dia tak beriman kepada Ahmad, dia akan masukkan dia ke dalam api neraka. Nabi Musa pun tanya, Ahmad ni siapa? Rupanya Nabi kita namanya di langit Ahmad, di dunia namanya Muhammad. Siapa nama Ahmad kat sini buat panggil elok. Ni nama Ahmad perangai macam-macam. Lepas tu tambah pula nama gelaran di ujung, Ahmad Tayar lah, Ahmad Simpang lah, macam-macam tambah kan. Ada nama tu nama Nabi tu, kan, buat perangai elok. Jadi kalau kita nak tengok resepi apa yang kita nak tengok, memperkasakan keluarga kita dengan perkara-perkara yang baik. Contoh, nak bagi sadap lah kek kan, kita kena letak apa? Nak bagi sadap kek tu, mungkin perasanya, mungkin kita letak dia punya apa? Yeast, butter, apa lagi? Macam-macam lah, saya tak pandai kan. Topung dia tu kena yang kualiti bagus, jadi barulah boleh membentuk yang bagus. Ini topung nak cari yang murah. Gula pun ambil yang kat kedai-kedai tu yang jadi lebih-lebih orang mana tak nak tu kita ambil macam tu kan. Macam mana nak jadi elok kan? Lepas tu kuih tu pula kualiti dia, presentation dia mustahak tu kan. Nak buat kuih donat macam mak saya, kalau buat kuih donat kan daripada meniaga dulu, mak saya bukan macam orang lain, dekat dalam dulang pun dah siap lubang-lubang kan. Tak, mak saya ambil lembut dia je letak kat tangan, lubangkan baru masuk kat kuali sampai maghrib lembut kan. Macam tu anak saya. Iya, saya masa kecil lagi memang kerja tolong mak buat kuih, tolong mak buat nasi lemak kan. Orang balik sekolah lepak-lepak dengan kawan, saya kena singgah kedai runcit, beli bawang lah, beli apa lah. Tak ambil tak tahu ke mana lain mak boleh pesan kata, dah kau mak kau niaga macam mana kan. Dia tengok kualiti dia, mana barang-barang. Macam tu juga benda yang perlu kita perlengkapkan dalam keluarga kita sebelum kita nak campur adunkan dia menjadi keluarga bahagia. Yang pertama, daripada aspek keimanan. Keimanan, iman tidak dapat diwarisi kan? Iman ni kita kena cuba torapkan kepercayaan pada anak-anak kita.
Anak-anak kita kadang-kadang dia meletakkan ikon dalam kehidupan itu pun yang pelik-pelik. Blackpink, Shah Rukh Khan, katakan. Tu belum cerita lagi dia punya idola dia. Nak kata orang tak orang, nak kata lelaki perempuan, nak kata perempuan lelaki, macam mana tu? Tak pening kepala. Ya tuan, orang yang kalau iman dia tak kuat saja, dia boleh memperakui, dia kata diri dia adalah perempuan yang terperangkap dalam jasad lelaki. Otak tu ada banyak berlaku sekarang. Kalau kita tengoklah perdebatan di luar negara, bergaduh ni kan, saintis dengan mereka yang cuba mempertahankan transgender tu. Rambut yang panjang, kulit yang lembut, dado tiba-tiba ada, punggung pun adjust, bermisai lah, pahala. Bayangkan ada yang selera nak duduk dengan dia tu. Ni cerita betul. Dan untuk makluman semua, dengan tahap tak ada iman tadi, apa dia buat? Macam-macam dia boleh buat. Dia pergi ke Thailand, buat operation pembedahan. Dah elok-elok lahir, dulu ada senapang, buang senapang. Faham? Tak faham sudah. Buang senapang ni pula bukan semuanya berjaya. Buang tu memang dapat buang, pendarahan tak berhenti, sudahnya mati. Ramai, beribu orang mati dekat sepadan tu. Lepas mati, tanam macam kita, tak kumpul longgok dengan mayat-mayat lain, bakar sekali. Mati dah lah cara macam tu. Diuruskan mayat dia macam tu. Bayang hina tak hina. Tu sebab apa? Kenapa boleh jadi macam tu? Iman. Itu sebab ada seorang tu, dia tanya, seorang pelakon ni, dia tanya dengan Abang Samsul awal. Dia tanya, kalau betul lah pakai tudung tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun iman? Kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Mana masa seorang kau, macam mana nak jawab ni tu? Dia pun tanya saya, macam mana nak jawab tu bang? Habis abang jawab apa? Tak tahu, tak tanya kau tu. Dia kata gitu. Saya kata, saya pun taklah pandai kan. Saya pun taklah pandai dah. Tetapi kalau fikir kan, banyak lagi benda yang wajib tapi tak masuk dalam rukun Islam. Buat baik dengan mak ayah wajib, tak masuk dalam rukun Islam. Amal makruf nahi munkar tak masuk pun dalam rukun Islam. Habis kalau nak baca rukun Islam, baca juga rukun iman. Cuba tanya untuk rukun iman, percaya tak? Percaya tak ke Allah? Percaya tak ke Rasul? Percaya juga. Belum lagi cerita percaya-percaya yang lain. Dua ni kalau kau percaya, apa yang Allah Ta'ala sebut suruh buat, Nabi suruh buat tu buat lah. Sorry, apa yang Nabi suruh buat tu buat ajalah. Kau tak faham nak cakap ni sebenarnya kan? What's the macam tu kan? Dia dah suruh buat, Allah dah suruh buat ni, buat. Allah larangnya, jangan kita buat. Yang Nabi suka tu kita buat, yang Nabi tak suka jangan kita buat. Jadi kalau dah Nabi kata suruh labuhkan pakaian, tutup aurat, dah Nabi suruh, buat aja lah. Itu cerita tu. Jadi mana kata terlampau banyak kan benda-benda yang melibatkan tu. Sebab ada orang boleh pergi majlis apa, dia boleh pergi majlis berkabung di Islam, dia pergi sebab artis Korea tu mati bunuh diri, dia pun sama nyalur lilin sekali. Dia nyalur lilin sekali, dia nangis, dia pun nak mati semua tu. Kena tegur dengan mufti. Mufti tegur, tak boleh, haram hukumnya. Dia ni pelajar universiti, bertudung, bersaun balik, dia tahu apa, dia saun balik mufti. Bayangkan kenapa jadi macam tu. Tu sebab siapa yang hantar anak dia dekat sini, bertuah lah. Siapa yang hantar anak dekat pusat pengajian, bertuah lah. Sebulan memang kena bayar mahal, mungkin mahal, tapi fikir-fikir balik, top up tiap-tiap minggu, Astro full package, Netflix langganan tahunan kan? Disney Hotstar boleh bayar kan? Alat makeup Istiqomah Mekah kan?
sport rim, jap tukar kan? Tapi bab agama, hantar anak belajar agama, kita berkira dengan Allah, bukan berkira dengan Ustaz Aiman, berkira dengan Allah. Kena ingat, bayar berapa ratus sebulan lebih kurang budak-budak belajar Ustaz? 400 je. Hari ni datang, saya nak tanya, masuk tadi berapa kena bayar saudara? Cakap free. Macam mana bayar tau? Kan? Tak, dengan tahap percuma. Anak-anak kita pula bayar 400 sebulan. Kita cakap, mahal lah, baik kau hantar sana 100, hantar sini 50. Tetapi kita ingat satu perkara, sekali anak kita rosak akhlak, hilang keimanan pada Allah dan Rasul, percaya cakap saya, bayar 10,000 sebulan pun tak cukup nak selesaikan masalah akhlak anak itu. Jadi ni tengok, sojuk mata tengok budak ni. Hari tu masuk ke rumah macam perangai pun. Sampai senyal, astagfirullahaladzim, salam cium tangan sama serbat, cenia tadi dicium. Baik betul, sojuk perut mak kan, tak baik perut, sojuk hati mak kan. Sojuk perut di combo, sojuk hati. Betul, ni cakap betul. Dan hari ni adalah hikmah, adalah sikit dapat pula berkatnya anak ada kat sini, mak ayah pun dapat datang sini. Ya. Samsul Debat meraya ceramah sana sini. Kalau tanya hari ni Samsul Debat kosong bulan 6 tahun depan. Jadi kalau nak panggil tunggu tahun depan hujung tahun. Tunggu dah lupa-lupa siapa panggil balik kan. Ya, tapi rezeki kita hari ni dapat jumpa. Saya pun suka datang tempat yang saya tak biasa datang. Ya. Baru saya tahu cantik tempatnya. Lain kali panggil lagi ya. Jadi bab keimanan, kan? Allah Ta'ala menekankan kepentingan memelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasulullah sebagai inspirasi utama menjaga hubungan antara manusia, termasuklah keluarga. Bila dia percaya pada Allah dan Rasul, dah tentu dia nak jaga semua. Bangun pagi, kajut anak, jom kita semayang jemaah sama-sama. Mari gitu. Ayah tu bangunlah, tidur je. Ngantuk malam tadi lambat. Ya ramai orang perempuan dia bangun. Terus sebab orang perempuan kalau bangun, kejut suami, abang kita salat sama macam tu. Tapi kalau macam tu lah kaedah mengejut, ada kemungkinan dua-dua tak subuh. Jadi jangan kau benar kan. Jadi apa-apa tak faham sudah. Jadi kejut suami, bang, ni kadang orang perempuan dia rumah tu, dia bangun kan, dia semayang sendiri, selesaikan nyawa dia. Allah, dia pada khusyuk. Dia baru balik daripada madrasah ni, khusyuk betul dia semayang subuh. Dia sorak nak masuk syurga. Sampai ujung, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia jelak muka, dia tengok suami kat katil. Neraka lah orang tua ni. Kejut suami semayang sama-sama. Kemudian kadang-kadang ada pula masalah tu, sebab suami isteri ni kesian ke anak dia. Kalau dia beriman pada Allah Rasul, dia akan tegas, kejut anak kita solat sama-sama. Kesian bang, anak tak puas tidur. Kesian lah bang. Tanya budak-budak ni, tiap-tiap hari bangun pukul berapa? Nah, sini bangun. Pukul 4 bangun. Siapa yang pukul 5 tadi? Kau memang dah pesan, aku last sekali, kau bangun dulu. Kantoi pula seorang pukul 5. Aduh. Setahu saya, anak saya hantar dekat pusat tahfiz, ada dekat Seremban tu. Masa dia umur dia darjah 4. Masa dekat umrah saya tanya, siapa nak abah nak masuk sekolah ni? Dia angkat tangan, hantarlah dia. Bosa Seremban daripada kepala. Dia tiap minggu boleh balik. Jumaat pertama dia balik sampai rumah, apa ayat dia? Bah tahu tak? Apa dia?
Kiamat tak lama gitu. Saya melayan anak, nasib baik kau cakap. Kau tidak, memang abah tak tahu. Saya kata dulu. Benda baik dia buat balik. Benda baik kita tengok ni. Nampak? Jadi baik. Anak-anak yang berusia daripada awal 4-5 tahun ni lebih mudah nak ajak dia sembahyang subuh berjemaah nak dibandingkan kanak-kanak berusia 40 tahun atau 40 tahun. Kau nampak ada dah besar, lihat tu sebab orang tua dulu kata nak menutup buluh biarlah daripada robong. Ada sebab robong tu lembut. Buluh standard baik lomang kamu yang buluh dah habis pembahasan dah. Tak ada banyak apa dah. Tu cerita tu. Kalau nak guna buluh tu lama sikit, buat titi ataupun buat rakit. Itu pun standard untuk kena pijak je. Ada sebab peribahasa Melayu tu kata macam tu. Jadi mana kata dari segi keimanan penting ni penerapan nilai-nilai iman kepada anak-anak, isteri, keluarga. Itu sebabnya suami isteri, bila Nabi sebut seperti mana kamu menyahak ke atas isteri kamu juga menyahak ke atas kamu, dalam khutbah terakhir Nabi pesan. Dan apabila hak kamu telah disempurnakan, hendaklah kamu memberikannya makanan, pakaian dalam suasana kasih sayang. Nabi sebut bukan bagi saja makanan, pakaian, tempat tinggal, nafkah wajib bagi dengan kasih sayang. Makna bagi bukan nah ambil lah maka tak macam tu. Wahai isteriku yang aku kasihi, menginsafi ceramah Syamsul debat semalam, syukurlah kiranya terima wang nafkah untuk bulan ini. Walaupun selama ni abang tak bagi, anggaplah ini sebagai permulaan yang baru untuk hidup kita. Abang dia pun ambil abang pinjam dalam envelope setakat RM20 tak bagi. Dia tak boleh macam tu, sikit buat cara sikit. Jadi sikit, alah abang ni bagi RM20 ni, abang ada tak? Nanti abang duit manja tak ada, duit minyak abang tak apa, hari ni abang bagi sikit, kalau ada banyak abang bagi lebih. Abang, saya hari-hari doakan abang macam tu. Saya kena lakonkan supaya semua faham. Anggaplah watak isteri tadi Janani dan watak hero tu Samsul Debat. Anggap macam tu. Anggap macam tu. Ini contoh. Jadi bila dia cakap macam tu, suami sikit dia syukur, ataupun suami yang kemampuan dia banyak, suami tu kerja bagus, tak adalah banyak sangat, sudilah terima, tak adalah banyak, 2,000 contoh, sebulan 2,000. Setuju tak perempuan? Mata duitan tu tak boleh juga. Itu baru contoh tu, belum betul-betul dia perlu setuju macam dah dapat. Cuba kata, cuba alhamdulillah, macam tu je, tak dapat dah. Dan kalau suami bagi 2,000, isteri kebetulan memang ada kerjaya, isteri boleh je cakap, abang, saya tak nak duit ni, saya akan kerja, saya boleh cari duit saya sendiri yang memang simpan untuk keluarga kita. Okey? Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Tidak ada turning back tadi. Kau bagi memang uyup lalu itu, tak ada salah saya itu, tak ada kan. Jangan cuba-cuba. Nak bagi, anggaplah memang habis ni, dia nak hangui ada tu kan. Tapi mau masih tak lah, tak. Jadi makna kata tu saya kata tadi, dari segi keimanan. Begitu juga yang keduanya daripada aspek akidah. Akidah, pegangan. Hari ni budak-budak boleh cakap macam-macam. Budak-budak dia pengaruh muzik, kadang-kadang dia menyanyi lagu-lagu muzik apa nama, yang heavy metal ni, yang teruk-teruk ni, dia hafal lagu tu tanpa faham. Kadang-kadang ada lirik tu memuji syaitan kan, ada lirik tu kadang mengiyakan pula, mengesahkan, seolah-olah bersetuju adanya Tuhan lain selain daripada Allah, tanpa sadar. Ada kan? Itu sebabnya akidah ni, kekuatan iman bergantung pada keutuhan akidah pula. Itu sebab anak-anak kita ni, kita kena
kena didik dia, kena terapkan dengan nilai-nilai ini. Dan termasuklah suami isteri mendalami bab akidah yang berasaskan kepercayaan dan keyakinan yang kukuh tentang kewujudan Allah SWT, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ni tak ada kenapalah hidup aku jadi macam ni, memang suwi betul gitu. Memang Allah Ta'ala ni memang tak tahulah kenapa Allah Ta'ala ni tak adil. Dia cakap tu, dia boleh cakap hidup macam tak ada Tuhan. Dia kata tu, dia sendiri kan, Tuhan ni tak tahulah, asyik nak menyusahkan aku je. Dia cakap ada, cakap macam tu kan. Hati-hati kadang-kadang bala dan musibah ni ujian. Kalau orang tu yakin, dia akan ingat ayat yang Ustaz Aiman baca tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kita duduk ni kan, aduh lutut aku ni tak tahan. Sebenarnya tak apa, Tuhan bagi sesuai kemampuan. Dah tak mampu kakak melunjuk je lah, uzap dah lurus kaki kawan. Nampak tak? Aku perhati pada tadi dia boleh sesuaikan kejajah macam ni. Tak makin lama makin laju kan. Maknanya dia boleh ketuk kaki dia tu tadi, walaupun tak mengurangkan sakit dia, tapi betul tak Tuhan dah bagi kau kemampuan? Betul. Dia boleh menunjuk, dia boleh ni. Nampak tak? Yang duduk, jangan ingat dia duduk kat tiang tu bahagia sangat. Ini contoh ya, contoh kan, bonokok belakang. Dia nak mula minta kalau ada bantal ni, nak bantal, nak lapik bantal, macam semua ada ujian ni masing-masing. Yang duduk belakang alah, panjang pula kepala orang depan aku. Macam mana? Itu sebab kita gemar, kita pandang kelebihan orang lain pandang kelebihan kita. Itu sebab saya kata tadi bahagia tadi kan. Bahagia ni apa yang kita ada. Kadang manusia jadi tak bahagia, pertama sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Lepas tu bab-bab mensyirikkan Allah ni jangan cakap lah Allahu Akbar. Jangan ambil gambar bertiga, nanti tengah mati. Kau belajar kitab mana tu? Tergantuk kepala, hantuk balik semula. Sambil ingat kita kasus sekolah kan, kena hantuk balik ni. Hantuk kali kedua lagi kuat, langsung mati dulu. Tadi dah elok tak mati. Lepas tu macam-macam lah, kena macam ni lah, kena macam ni. Jangan lalu bawah hampaian. Kenapa? Kalau lalu bawah hampaian apa? Apa dia? Susuk dia habis. Iya, macam-macam. Tak mana dia belajar, tak tahu kan. Menyarap kaki naik belakang ni. Mati mak kau. Macam-macam. Ya Allah. Dia gemar buat teori-teori tu. Besok balik, kau dengar tak siapa tu meninggal yang pergi kuliah dengan kita semalam? Aku dah cakap jangan duduk kat dinding tu. Ni contoh. Dia gemar buat teori tu, mana tak ada kena-mengena. Kawan tu memang dah tak sihat. Habis dia babin, patut dah semalam, aku tengok dia tak gelak sangat, nak mati sangat dah tu. Dia pergi dah. Bukan itu. Kita janganlah gemar nak mengambil alih kerja Allah Ta'ala. Jangan. Iya. Semua ujian Tuhan bagi kat kita ni nak suruh kita sabar. Sabar ni kalau kita tengok kitab Perkara Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali, ada 3 tingkatan darjat pahala. Pertama 300 tingkatan darjat pahala, kedua 600 tingkatan darjat pahala, dan ketiga 700 tingkatan darjat pahala. Yang mana antara satu darjat ke satu darjat tu antara langit dan bumi. Bayangkanlah kan. Sabar yang pertama dapat 300 tingkatan darjat pahala, itu bersabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Kita nampak biasa je, naik kereta lalu highway latar, nak pergi sampai ke Shah Alam, tiba-tiba bang dah masuk Zohor lah bang. Ya ke? Tak apa, kita berhenti sekejap lah semayang.
Nak berhenti itu memerlukan kesabaran. Tapi kalau yang tak sabar, nantilah kita pergi sampai Syalam, kita carilah tempat semayang. Sempat ke bang? Sempat ni. Maknanya dia tak sabar. Tapi kalau dia berhenti, bang tak apa ke berhenti? Tak apa, sekejap je, solatlah sekejap. Kalau lambat kan macam mana? Nampak? Itu sabar. Yang dapat 600 tingkatan darjat pahala bersabar meninggalkan larangan Allah. Yang Allah tak suka tu bukan senang nak tinggal. Tengah sedap mengumpat ni, kan? Mengumpat macam mana peluru Zionis tembak, macam tu lah laju dia mengumpat. Mahal pakai maflar Palestin. Ini contoh lah, contoh. Duduk tadi, elok dah tadi, zikir, dengar penerangan Ustaz Aiman. Lalu Samsul Mat mengumpat tingginya. Dia kata, apa sah besar sangat dalam TV nampak kecil je, macam-macam. Dalam TV nampak tua, ajar. Ada ayat tu, kan? Tengok depan-depan lain pula, kata kan. Mengumpat, tapi saya maafkan dan siap-siap, tak ada masalah tu. Tak ada tuntutan akhirat, so insyaAllah saya maafkan, kan? Jadi kita ni bila buat contoh, kau tahu tak apa dia? Dengar Ustaz Aiman, kenapa aku dengar? Datang seorang lagi, siang tu gak? Apa cerita? Yang seorang tadi yang sabar untuk meninggalkan larangan Allah, kataku, kau ni tak baik lah cerita pasal orang, tak baik tau, berdosa. Kena sama, macam kau tu baik sangat. Nak kena. Kalau dia sabar, dia akan cakap, aku tahu aku ni tak baik sangat, tapi anggaplah ni usaha aku nak ajak kita semua jadi baik. Contoh. Tapi kalau dia tak sabar, macam kau tu baik sangat, yelah, apa cerita? Dia sambung macam tu. Berkembanglah cerita tu. Nampak tak? Bukan senang. Dan yang paling tinggi sekali, yang mendapat 700 tingkatan darjat pahala, adalah bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan. Cantik dipandang bulan mengambang taurang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada. Allah bagi tak sihat, Allah bagi demam. Allah bagi demam, bukan bagi sakit kronik, nak bagi demam. Tengok macam mana ke rumah. Allah paling banyak sebut Allah dan demam. Allah. Bang, Allah. Itu demam tu belum sakit kuat lagi, baru demam. Nampak tak? Bila demam, Allah hantar 2 malaikat. Kau tengok apa si Ruslan ni cakap bukan nama sebenar. Ada nama Ruslan sini? Tak ada. Okey. Kau tengok apa si Ruslan ni cakap. Tak apalah, apa si Samsul tu cakap bila demam. Contohlah, katalah Samsul tu cakap, malaikat pun bercakap. Bukan Allah tak tahu, Allah maha mengetahui. Allah saja bagi kerja dengan malaikat. Kau pergi tengok Samsul ni cakap apa bila demam. Allah, agaknya Allah saja bagi aku demam, biar aku boleh rehat dulu rumah. Aja ceramah aja. Dia pun report, ya Allah, Samsul cakap dia syukur. Dia kata agaknya kau bagi dia demam supaya dia boleh rehat. Dia gembira dengan demam tu. Kalau itulah jawab dia, Allah Ta'ala kata, kalau dia mati akan ku masukkan dia ke dalam syurga, dan kalau dia hidup akan ku gantikan tulang dan akan ku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Itu sebab orang bila elok demam, semua benda nak buat. Kat mana? Nak lepak mana? Semua darah baru, daging baru, sental, bilik air semua, tiba-tiba basuh motor. Dah elok ke? Dah elok dah, apa peluh ni? Kan? Sudah. Tapi kalau dia jawab, aduh, kenapa lah demam dah ni, aduh, mati lagi baik, dia kata. Kalau itulah dia jawab, dia merungut, malaikat report dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kalau itulah jawab dia, maka suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Sebab Nabi selalu sebut, Nabi ada sebut dalam satu hadis, dia kata, seandainya kamu sakit, usahlah kamu segera meminta sembuh. Apa sebab? Sebab bila kita tak sihat, pertama Allah tarik selera makan, kedua Allah tarik kesegaran badan, ketiga Allah tarik dosa-dosa kita. Dan bila kita sembuh,
Allah kembalikan balik selera makan, Allah kembalikan kesegaran badan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Itu dia. Boleh tak kalau sakit usah segera minta sembuh? Boleh tak kan? Oh, saya pun tak boleh cakap orang. Kita sendiri pun tak tahan nak cepat baik, betul tak? Nak cepat baik. Tapi itulah yang Nabi SAW. Pada kalau kita sakit, kena terima. Allah Ta'ala bagi aku nak cuci dosa-dosa aku ni. Adalah kebaikannya. Rupanya bila sakit baru tahu siapa kawan-kawan kita yang datang tengok kita. Assalamualaikum lah, aku demam macam kau datang. Sedih tu. Aku tak ada apa pun. Kau dah 3 hari tak datang surau, risau pula. Kau sakit apa? Go out. Gaul balun kambing sampai 3 ekor. Ilo tu. Ayo. Nak buat macam mana? Sedap sangat malam tu. Langsung togak kaki kawan tu. Jangan main-main orang gaul ni. Kasihan. Kan? Sakit. Ada seorang sepupu mak saya, Allah uji dia di bengkel. Dia nampak ada orang accident, dia berhenti parking motor, dia melintas jalan nak tolong orang tu, dia kena langgar. Bila dia kena langgar 3 bulan dia tak sedar. Bila dia sedar, tangan, kaki semua okey, alhamdulillah. Tapi Allah uji satu nikmat yang Allah Ta'ala tarik, lidah dia tak rasa apa. Saraf lidah ni makan, macam kita makan kita masin lah, masam lah, sedap lah. Dia makan tu tak rasa apa. Kali pertama dia makan, dia nangis, dia buang makanan tu, dia rasa frust. Bayang tu sebab siapa yang ada nikmat boleh rasa masin, masam tu okey lah tu. Makan ikan dekat restoran Tom Yum, ikan siakap 4 rasa, terbaik. Nak makan tak? Siakap 4 rasa tak nak? Tu lah dia. Orang perempuan memang rasa 3 je. Orang lelaki dia masam, masin, manis. Rasa keempat, orang lelaki rasa time bayar. Lain macam rasa ni tau. Tu kau tahu apa? Kau tahu makan ni. Lepas tu dalam kereta tanya tu, macam mana bang? Berapa? Itu yang lain macam rasa. Ikan siakap 4 rasa. Rasa keempat rasa lain macam. Macam tu kan? Jadi keutuhan akidah ni penting, dan dia akan sampai menjauhkan kita daripada mensyirikkan Allah serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dan arti menggunakan Quran dan hadis dan arti bersandarkan kepada akal. Jadi kita tetap pegang, oh ni kuasa Allah dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. 5 perkara kena ada dalam diri kita, kena built in, install dalam hati kita. Macam dalam handphone kan, kita masuk kamera 360 lah sebab nak bagi putih, tapi tak ada software yang boleh menguruskan yang gemuk tadi. Dan melainkan kau bergambar tu gambar ramai, kau menyuruh belakang orang ambil separuh je badan kau. Kau tak bisa lihat je kan. Orang perempuan kan perangai macam tu. Sini. Okey, kepala nampak macam kononnya kurus sangat nah kan. Tak payah nak cover kan. Lepas tu sebab kita kena turunkan berat badan kita. Saya pun takut itu pun saya nak kontrol. Saya cemburu tengok badan Ustaz Aiman ni. Tak tahu kenapa, macam mana tahap dia buat tu. Saya kontrol. Ya. Nak kuruskan badan kena betul setting. Kenapa nak kuruskan badan? Sebab kerana Allah. Nak sihat, produktiviti okey. Ada orang nak kurus sebab nak lawa. Tak ada kena mengena. Lawa dan kurus tak ada kaitan. Kalau dah muka tu tak boleh belah tu, tetap tak boleh belah, kata budak KL lah. Tak, janganlah kecil hati. Tak, sebenarnya lawa tak lawa ni subjektif kan. Kurus tu supaya senang nak bangun pagi. Cuba tengok bangun pagi subuh je lah, Allah nak mencari, tak tahu nak tampung apa, tak tahu berguling-guling pun tak kena, guling tak kena. Dapat pula hari tu Ustaz pergi umrah, duduk hotel Double Tree by Hilton. Tilam tu kita tidur tu dia mendap tau. Tu yang ustaz yang seorang tu cakap, banyak dosa tilam ni. Tilam tu dosa tu sebab payah nak bangun. Itu bayangan.
Dia tu sebab kalau pergi umrah ni, dia tak boleh selesa-selesa sangat, susah gitu. Saya pernah dengan adik saya dulu tahun 2017. 2017. Saya dengan dia sebilik, seorang 2 katil. 2 katil queen tu, combine tu. Wah, dia 1, dia 2, saya 2. Guling-guling tak jatuh lagi, guling tak jatuh. Macam-macam ngigau lah tak jatuh. Lepas tu yang tahun 2021 saya pergi, saya dapat 1 bilik. 1 bilik tu, dalam bilik tu ada 5 katil. Seorang 5 katil. Lepas subuh katil ni, lepas zuhur katil ni, masak katil ni, kan biar bagi adil kan. Tak ada, tapi nak balik sebenarnya cerita tadi, installkan dalam hati kita apa? Pertama, sabar. Sabar. InsyaAllah selamat hidup itu. Keluarga kita pun ajar sabar. Ayat yang paling, orang tengah susah, tengah kena uji, kena pijak dengan suami hari-hari, kena tampar, kena pukul kat suami. Lepas tu curi pula duit kita, buat macam-macam. Yang terbaru itu saya dapat, pelik betul, dia boleh bawa girlfriend balik rumah dia, tunjuk depan bini dia. Ya Allah, saya dah suruh dia report dengan pejabat agama, dia bersama depan isteri dia. Ya Allah, Pak, tu cerita lain lah. Tengah syok-syok cerita ni, tu banyak macam, pelik-pelik. Tapi ada satu ayat yang saya sebut, sabar itu indah. Oi, untuk orang yang akan uji, mana indah, nak mampu dah seorang. Tapi kena sabar. Sebab akhirnya bila kita dapat kebaikan, hikmah di sebaliknya pun kita faham kenapa sabar itu indah. Kedua yang kena ada dalam hati kita, kena install syukur. Syukur banyaknya. Selama ni dapat tengok dia dalam TV je, akhirnya dapat tengok depan-depan, namanya Dai Aiman. Macam tu. Aku dah cakap aku dah sama yang tengok depan-depan. Saya ni pun orang tak kenal sangat. Saya pergi Sarawak baru ni, tahun lepas, orang tegur saya, nak ambil gambar boleh? Non-Muslim, free hand boleh, tak ada masalah. Tak salah orang ke? Tak salah. Haji Putra kan? Saya kata betul. Tak tahulah nak kecil hati ke nak suka, tak tahulah. Ini bukan cerita bohong, saya cerita betul. Wallahi betul. Itulah yang dia sebut. Saya tak adalah terbawa sangat, tapi bila masuk bilik air tu, tak mana yang sama, tak tahu. Dia boleh silap, dia silap nama tu. Dia tengah fikir benda lain agaknya, dia cakap benda lain. Kita dah tengok nampak dia, oh yang syukur, Alhamdulillah. Sikit-sikit syukur. Kan Nabi sebut, begitulah hebatnya, takjubnya Nabi kepada umat akhir zaman nanti. Umat aku, dia kata apa? Bila diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Nabi respect itu. Hairan Nabi tengok, dia boleh cakap sabar, dia boleh sabar dengan ujian, dan dia boleh syukur dengan nikmat walaupun sikit. Nampak tak? Tu syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Adalah benda Tuhan nak bagi kat aku ni. Ada benda. Dengan anak pun cakap, kan betul mama cakap. Orang sini kan banyak mama. KL duduk hijau, banyak cerita mama. Tak padan dengan jauh. Tak apalah, janji ada Umi, mama kan mama dah kata. Tengok kan, Alhamdulillah. Tengok bila adik fail lagi tu, tengok cikgu buat kelas tambahan, sekarang dapat A. Kalau tak fail itu, mungkin tak buat kelas tambahan tu dia. Nampak tak? Ada hikmah dia. Tengok, isteri rasa sunyi kat rumah, ada hikmah dia. Suami hilangkan kesunyian tu, tambahkan teman isteri dekat rumah. Contoh, ada hikmah dia. Maksud saya orang gaji, itulah dia orang perempuan masalah. Dia mungkin dia tak membunuh, dia mungkin tak mencuri, dia tak menipu, tapi satu perkara yang tak boleh buang dalam hati perempuan ni, sangka buruk. Bila saya cakap suami bawa teman ni, apa masalah? Saya tak pernah terfikir pun pasal isu Tesla pun, tak ada. Sebut pula kan, ada. Tu dia kata, percaya pada hikmah. Ada hikmah.
tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. Ya, jadi makna kata tenang hati. Keempat, redha. Apa beza redha dan pasrah? Macam itulah. Bila saya tanya macam itulah, timbul koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai kotak, macam tu. Pahala pula. Tadi elok kau nak kan. Tapi elok lah tu. Saya pernah camah kat Kuala Pilah, ada satu masjid tu. Saya camah maulud, saya tanya apa masuk selawat makcik? Makcik apa masuk selawat? So makcik tu jawab, camah lah, tanya pula. Ada sound pula. Sound ni aku. Samsing makcik kita. Menyesal pula aku tanya. Teki diam teki, okey lah tu. Redha ni kita menerima dengan hati yang ikhlas. Tapi pasrah terima dengan hati yang sakit. Mana tak betul-betul terima. Saya bagi contoh nak bagi faham pasrah macam ni. Sampai hati dia macam ni, tak apalah, akak terima, ni bahagian akak. Dah suami akak pilih jalan macam tu, akak terima je lah. Kan macam mana, siapa pun, mana ada perempuan yang suka kan benda ni. Akak nak buat macam mana apa, ni pilihan akak ada, akak terima je lah. Itu pasrah. Redha macam ni, dah mungkin rezeki akak macam ni, akak terima lah. Cuma akak berdoa, mudah-mudahan suami akak akan mampu dan beradil, jaga semua dengan baik. Akak tak nak besok suami akak dipersoalkan akhirat nanti sebagai tidak adilannya dalam menjaga semua tanggungan dia ni. Allahu Akbar. Akak akan cari jalan lah untuk bincang dengan semua isteri suami kakak ni, untuk bincang elok-elok. Jadi orang lelaki itu payah nak berlaku ya? Saya cuma bagi ini sekadar ilustrasi saja ya? Tidak boleh dijadikan rujukan untuk mana-mana. Tapi itulah maksud redha, terima dengan hati yang ikhlas. Redha. Dan kemudian yang terakhir sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Makna tu tak ikhlas. Tu sebab orang tua-tua dulu-dulu kalau tolong kundi kenara, dia cakap, terima kasih lah kau tolong aku. Orang kata lah kau tak ada benda pun sikit aja ni, kau ni terima kasih pula. Kena marah, terima kasih. Nampak tak? Itu maksud dia ikhlas dulu. Dan paling mendalam sekali maksud ikhlas ni, kita buat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang kita harapkan daripada Allah. Datang hari ni dapat apa? Dapat tengok kita jauh kan? Tak, poin dia tu pengiktirafan pada Allah. Datang ni majlis ilmu, malaikat catat ni kat keliling kita, tengah catat ni kita buat apa ni, semua ada pahala ni. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak bertabur lagi dengan nasihat Ustaz Saiman pun lagi semua tu kan. Iya. Ya, jadi itu dia akidah. Kemudian ni apa? Kemudian yang perlu kita terapkan dalam diri ahli keluarga kita adalah ilmu pengetahuan yang mendalam untuk menjadi jaminan jaminan utama pembangunan keluarga. Kena ada ilmu. Itu sebabnya saya cerita masalah rumah tangga. Saya ada bentangkan paper itu, cabaran pembinaan rumah tangga abad ini. Saya bentang paper kat Setiawan, Perak. Sebelum kahwin lagi dah ada 3 masalah. Pertama, tak mampu. Kedua, tak layak. Ketiga, ikhtilat. Sebelum kahwin, dah kahwin macam-macam masalah lah. Komunikasi dengan mak mentua tak berkesan, masalah dengan ipaduai, masalah mak mentua pilih ni, masalah mak sendiri tak restu, masalah ni tak balik-balik, dah kahwin tak balik-balik rumah mak, macam-macam. Itu cerita lain. Maknanya kena panggil dan ceramah yang lain lah. Maknanya tak dapat cerita tu. Sebelum kahwin tak mampu, maksud tak mampu, tak ada duit. Yang tak ada duit tu pula ada setengah keluarga disebabkan tak apalah, dia ni orang baik, dia ni rajin, solat tak tinggal, tak apalah, kita bagilah, tak nak menyusahkan dia, hantaran senaskah Al-Quran cukup, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki dia. Ada family yang macam tu.
Tetapi ada kes tak mampu, tak ada duit, dimampukan dengan personal loan. Masalahnya personal loan yang dipinjam tu dengan interest. Dia buat pinjaman bercampur dengan riba, itu digunakan sebagai benih untuk mula membina rumah tangga. Bayangkan masalah macam mana. Pertama. Kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Apa pun tak tahu, ilmu apa pun tak ada, tapi nak kahwin. Semayang tak, apa tak, mandi hadas pun tak tahu, tapi nak kahwin. Satu lagi kata Dr. Mik Salida, panas baran juga kriteria tak layak kahwin. Kontrol dulu. Semua nak marah, macam mana nak jaga? Dia sepatutnya melindungi, bukannya mencederakan. Yang ketiga, ikhtilat. Ini paling menakutkan. Ikhtilat apa? Bukan kata yang dah bertunang, yang dah berkapal ni sebelum nak kahwin tak jaga ikhtilat. Bukan itu saja. Masalah sebelum kahwin, lelaki tak jaga hubungan dengan perempuan lain, yang perempuan ni tak jaga hubungan dengan lelaki lain. Lepas tu bila kahwin, bocor rahsia, dapat tahu ni, jumpa gambar tu, jumpa gambar ni, kawan-kawan cerita dulu dia pernah check in hotel dengan orang ni. Benda tak jaga. Yang tu saya tak nak urai panjang. Sebelum kahwin lagi masalah. Itu sebabnya ilmu ni salah satu kriteria penting. Bagus tak dia ni? Check dulu. Okey, cuba baca Fatihah sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau baca je. Bapak tu cakap, tak payah kau beri sangat, aku suka baca je. Sifat 20 tanya. Sifat mustahil bagi Nabi. Macam ini macam dapat tauliah ceramah Selangor ni. Semua tanya. Oh betul. Ada orang nak kahwin silang budaya. Dia tak nak kahwin orang hijau ni. Tengok mata kecil aja tak mau, hidung kembang tak mau dia. Dia nak yang metalik. Dia nak yang Nigeria. Dia nak yang nama Ketu, macam tu nama dia. Macam tu lah nama dia. Pelik sikit nama dia. Dia nak orang yang international. Satu je pesan saya. Banyak kes yang kita jumpa, bila nak kahwin orang ni, kita nasihatkan supaya suruhlah pasangan tu mendalami ilmu agama dulu. Paling tidak bagilah 6 bulan sebelum kahwin. Sebab kita tak nak dia masuk Islam hanya semata-mata nak kahwin. Banyak masalah lepas kahwin. Ada lelaki dia cakap, tak apalah, sebab lelaki tu Islam, esok aku dah kahwin, pandai aku ajar dia. Sampai ke sudah tak ajar. Lepas tu kalau yang suaminya tu bukan Islam, masuk Islam, bila dah kahwin, you tak semayang ke? Dulu you yang suruh I masuk Islam. Dah masuk dah, ni sekarang suruh semayang pula. Apa hal? Lah, gaduh. Banyak laku dia. Tu belum cerita lagi, kahwin dengan bukan Islam. Yang bukan Islam tu lagi taat daripada pasangan dia. Ada juga. Tu yang kita tak nak. Nampak tak? Ilmu. Cantik taluk, pantainya landai, tarik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena tahu ilmu macam ni kan. Tetamu datang tadi, hormat macam mana sambut. Ya baik untuk beri bahasa orang sini. Berdiri tonggak kat luar tu, menyambut saya datang. Lepas tu dah masuk tadi, bagilah laluan. Ya Allah, salam, cium tangan budak-budak ni. Pelocap dulu. Lepas tu bila datang lah, Pak, siapkan air. Nampak? Dah siap air minuman. Walaupun tak dicawan, tapi maknanya dia nak standby lah. Ada kan? Kono agak tak iman ni. Kita tak jelas saja guru Ustaz. Bagi pula cawan, kalau boleh jangan bagi cawan saja, ada alas. Itu sebenarnya cara ni. Kan? Jadi ni bukan sindir, ni contoh yang tepat. Dia ada alas. Kalau tu abang alas mana? Jadi ilmu orang perempuan kan, ingat tak orang perempuan bila bagi suami, bang jemput minum bang, adab. Ilmu ni dia ajar ni. Lepas tu bila lalu depan orang tua menunduk, semua dia ajar adab, akhlak. Nampak tak? Lepas tu lalu depan orang tua tu menunduk, mak pakcik cepat lalu belakang, jangan. Orang tua dulu pantang lalu belakang, habis ilmu dia. Orang dulu dia percaya macam tu. Nampak tak? Dulu dekat rumah macam mana? Selagi suami tak makan,
Dia tak makan. Tunggu suami. Abang lambat lagi ke? Tak adalah lama sangat. Kenapa? Tak adalah, lapar. Tak apa, makan dulu. Tanya suami. Nampak tak? Ini dia makan dulu, suami balik dia makan lagi. Selera bertambah masa makan dengan suami, bertambah lagi tu. Kan? Iya. Lepas tu kalau makan, kalau dah makan tu teman kan. Macam mana buat kerja tadi? Okey, alhamdulillah. Macam mana ramai. Cantik tempatnya, cantik. Ada tempat makan lagi. Ya. Siapa datang ni? Ramai lelaki, perempuan namanya. Semua nak pergi berperang kat Palestin. Ceritakan balik. Oh, teman. Iya. Tuangkan air. Abang. Lepas tu gosokkan abang. Ya Allah lah. Mamak dia tu. Ini keluar. Nampak tak? Ini ilmu ni. Orang tu dulu kan. Kalau saya ingat, saya arwah hatuk lepas mak saya Jawa ni, arwah hatuk je boleh duduk atas meja makan. Yang lain semua bawah kat tikar. Lepas tu kita berdoa, minta lah ayam tu tak habis. Minta kan arwah hatuk. Iya. Macam tu sekali dah, macam-macam. Ya? Sebelum tidur salam. Kalau hari ni ada gaduh-gaduh apa pun tak kisah, tak gaduh pun, abang saya minta maaf kalau saya buat salah hari ni. Sebelum tidur. Ada tak dosa buat dengan suami ke saya? Ada tak? Dalam kereta tadi terasa ke kan, lembab buat kereta nak mati, la ilaha illallah. Yang lelaki ni je kita simpang mana tu, Bukit Badung ke Bukit apa? Yang salah simpang dah buta ke apa? Dia memang tak apa nampak. Contoh marah suami ni nampak hati terasa nampak betul ya, maknanya kisah benar saya cerita. Tak ada makna sampai abang sebelum tidur, saya minta maaf tau rasa buat salah hari ni. Suami pula usap kepala isteri. Yelah, abang pun sama. Jangan belagak pula. Kau tahu aku siapa je. Belagak pula kan. Kan. Yalah, abang pun sama, banyak buat salah. Tentu. Iya, barulah okey. Ini minta maaf bila? Dia jamakkan dosa tu setahun. Pagi raya. Tak apa dia cakap pun tak tahu lah. Dia banyak dosa tu. Dia terjaga. Yang suami tak apa dosa ni aku ampun lah. Dia tak faham. Dia tak faham. Jadi kalau kita minta pagi raya kena happy. Bila hari-hari minta maaf, pagi raya akan okey. Abang semak raya, mak Aziz batin, ialah sama dengan abang. Macam tu. Adalah terlepas satu. Apa tu? Saya tak ambil duit abang 1,000. Bila? Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami 1,000 tu. Mana dia yang ambil? Kau jangan main ambil, tanya dulu. Itu entah duit iuran anak ke duit DJK masjid, main ambil. Dia boleh kata tak lah. Ilah, sabarlah. Kau sia-sia datang kuliah tu, kau tak main ambil aja. Dalam kisah Abu Sufyan, isteri dia ambil pun sekadaran untuk belanja yang diperlukan je. Itu Nabi izinkan. Ikut ambil 1,000, menang lagi. Kan? Ini contoh ya. Ilmu. Betul. Jadi begitu juga, kerana dengan ilmu lah kita barulah boleh menjadikan keluarga kita mendapat kemuliaan, kehormatan, ketenangan, kebahagiaan di dunia dan ganjaran akhirat.
ilmu pengetahuan merupakan prasyarat terpenting mendapatkan nilai kebahagiaan, kerana setiap perkara dalam dunia ini mestilah disandarkan kepada ilmu seperti iman dan perkara keagamaan. Semua itu kena ada ilmu. Itu sebab kita belajar, datang kuliah. Samsul Debat pun suka datang kuliah, nak ambil nota, nak belajar. Iya, betul kan. Pokok sena tepi sebadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua huru. Dah mati barulah tak payah belajar apa-apa. Selagi hidup boleh belajar, belajarlah. Tu sebab ada ustaz dah tua-tua baru nak pergi madrasah ni hang belajar. Elok tu. Ada orang tu tua-tua berjoget lagi kat belakang dulu. Betul. Tu saya kata, saya dulu kerja jadi pengarah nondam. Saya pergi serbu ni, ustaz-ustaz dandut disco ni. Bukan orang muda kalau dandut ni, orang tua. Tak tahan bunyi speaker kuat betul. Dia boleh peluk speaker. Apa benda yang dia minum tu sampai mabuk macam tu. Bayangkan dia campurkan pil apa benda dah kat dalam minuman dia. Jadi tu. Tu kita ada tempat yang baik. Ada tempat yang baik. Jadi selalu datang. Selalu datang. Dan bila datang pula jangan kosong ni. Sebab kata orang ni 9 dah datang biar nampak tanda, balik biar nampak belakang. Datang nampak muka, balik dia nampak belakang. Maksudnya apa? Nampak tabung sumbik-sumbik dalam duit, sumbangan, nampak tempat macam cantik, nampak Tuhan bagus, kafeteria dia macam mana, dewan macam mana, kapet tabal, sujud tabanam muka, semua ada maintenance ni. Bayangkanlah, tengok aircon buka, kipas buka, pintu pun buka, sojuk sampai ke jalan. Kan? Tengok mana, macam mana? Tengok Ustaz, nak nunjuk aircon tak cukup, kita kena tambah lagi aircon, berkipih mana mana. Terus kan? Jadi mana kata datang dengan ilmu. Kemudian amal, kena amal. Dah tahu kena amal. Amalkan sejajar dengan ilmu yang kita dapat. Jangan cari ilmu yang sesat. Tu di Perak kan, kita dengar sekali tengah hol kuliah. Sebab apa? Ada beberapa masjid terlepas pula penceramah, terbawa benda yang poning-poning ni. Ada pelajaran sesat kan. Tu sekarang ni tengah hol beberapa tempat kan. Kemudian perbetulkan niat kita. Niat kita nak mendidik keluarga. Kadang-kadang kahwin pun kenapa susah. Niat innama a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Kenapa datang kuliah hari ni? Kerana Allah. Kenapa pergi kahwin? Kerana Allah. Sebab walimatul urus ni sebab nak tautkan silaturahim. Kerana Allah. Semua kerana Allah. Kenapa nak kahwin ni? Mak bising. Tak betul. Mak memang kerjanya bising saja. Daripada dulu hobi orang perempuan di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Tu orang perempuan, dia open topik. Dah pergi. Mak bising. Mak memang bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Mak yang tu aja. Bila dah kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Lelaki je nak kau. Bila nak dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu. Yang seorang tu, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin nama dengan saya je belum. Kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah, bila lagi nak kahwin? Ya, kenapa nak kahwin? Geram tengok kat perempuan. Susah nak jumpa orang jawab, kenapa kamu nak kahwin? Sampai dah. Ini maksud saya. Nampak? Kan? Kenapa nak kahwin ni? Dia imam tanya, insya-Allah mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu biasanya. Sebab itu je pilihan jawapan yang dia ada. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kenapa bang? Apa salah saya? Apa salah saya bang? Kerana Allah. Itu je jawapan. Tapi lepas tak lepas belum tahu kita ni contoh. Dan begitu juga sosial, hubungan satu dengan yang lain. Terapkan nilai-nilai amanah dalam keluarga. Saya nak bagi tambahan 7 resepi keluarga bahagia. Pertama, solat berjemaah. Itu kena jaga. Sebab solat tu tiang agama. Solat tu tiang dah. Tapi nak bagi solid, solat jemaah.
Kalau tiang agama kita tak boleh jaga, macam mana tiang rumah tangga nak jaga? Itu pertama. Yang kedua, orang perempuan, orang lelaki, air tangan sendiri. Maksudnya apa? Jadi anak, kita didik anak sendiri. Mana yang kita sempat didik anak, didiklah. Orang perempuan sempat masak, sempat siapkan apa, biar air tangan kita sendiri. Kadang-kadang kita buat proses perswastaan. Ada orang gaji, orang gaji patutnya hanya membantu, bukan dia ambil alih. Salah tu kan? Air tangan tu sebab orang tua tu dulu. Tanyalah orang Jawa, masyarakat Jawa. Saya ada darah Jawa, belah mak saya. Belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang, jadi jangan bantai lah. Orang tua-tua dulu yang Jawa ni, ingat tak sayur bening? Sedap sangat bening ni. Sampai ke balik, mak buatlah bening sikit mak. Suruh mak juga buat. Air tangan mak dia tu. Bukannya sebab bening tu sedap sangat dulu, sebab itu je yang ada. Hari ni lauk bening dah jadi lauk hotel. Nampak tak? Cocah pula sambal belacan. Oh mak, ya Allah. Hari ni dia makan tak ni tadi? Ada jamuan tak ada kan? Alhamdulillah. Setakat mihun tak payahlah. Gurau. Betul, air tangan. Tu sebabnya mak kita dulu dia suap. Mak kita, anak makan, ambil ni. Dia letakkan dengan anak. Dapat pahala sedekah lagi besar pada bagi makan anak orang lain. Mak. Suami suapkan isteri. Malulah. Malu apanya? Nampak? Kita nampak benda tu macam tak ada apa-apa. Air tangan ni. Didik anak, baca ni, baca ni, baca ni. Walaupun kita hanya ajar ABC, walaupun hanya ajar alif bata, kita mengajar mukadam, huruf yang awal asas kita ajar. Perkembangan anak bermula daripada kita. Betul-betul. Yang ketiga, sentiasalah buat kejutan supaya sentiasa rasa pembaharuan. Tiba-tiba kat atas katil tu buat tabur bunga. Pahal pahal ni. Apa sampah kau lambat ni? Laki buta dah tak nampak. Nampak berterabur. Apa sampah kau tabur ni? Bunga lah, bunga. Nah, bunga flowers. Umur 75 tahun, isteri umur 65. Niang badan malam tu tidur. Bosan lumak bunga kat badan tu. Polok baru rasa kebahagiaan setelah berpuluh tahun kahwin. Rasa kenikmatan dalam rumah tu. Selang 3 bulan. Halo, kau panggil adik-adik balik hijau. Faham bah, ada bono nak bincang. Semua balik. Faham bah, saya cakap, abang nak cakap Melayu. Omak kau ngandung. Dapat adik lagi kau? Mana tahu kan? Hilang jemaah seorang. Mengapa ikat apa tu lama tak datang kuliah kita? Dia mabuk lah. Contoh lah contoh. Ke situ pula. Aduh, pening pula. Kemudian seterusnya, berikan perhatian pada pasangan dan jadilah pendengar yang setia. Suami isteri, kadang-kadang suami ada masalah nak mendengar, isteri pun kadang-kadang nak suruh dia didengar tapi dia tak mau mendengar. Kena saling mendengar. Antara lelaki dan perempuan yang paling ketara masalah mendengar adalah lelaki. Orang perempuan ni yalah. Ni ya. Ni ya. Orang perempuan. Orang lelaki boleh cepat sikit tak? Jangan bawa masa aku lah, cepat sikit. Tu masalah. Kena sabar orang lelaki. Orang perempuan macam tu, dia kalau hurai tu dia tak boleh. Dia kena tadi kan, kamu tahu tak tadi kan. Lepas tu kepandangan dia satu lagi, kena pandang muka dia. Pandanglah sini. Kena pandang. Tu ikutlah gagam dia. Kemudian sentuhan mesra. Pegang. Macam ni, kat abang duduk. Abang pegang. Sentuhan ni mustahak. Lagi tua suami tu, semakin tua dia, semakin manja dia. Betul tak kan? Saya tengok masa pelayaran Islamik saya pergi dulu,
Ada suaminya dah umur 70 lebih, menggigil ke tongkat, ubat banyak, ubat jantung, ubat cair darah semua ada. Lepas tu isteri dia, abang duduk bang, kejap panggil abang lagi tu, 75 80 tu mesti panggil abang. Bang ni hari bang, ni ubat dia dah susah, makan ni dulu bang. Lepas tu roti tu siapkan. Ambil ni abang. Allah, terima kasih lah. Ini bila nak mati untuk jangan kemesraan. Menurut kajian di Malaysia ni, menurut kajian, suami mati dulu pada isteri. Jadi anggaplah itu hari terakhir. Macam mana agaknya layanan kita? Kalau layan yang terbaik, ini semua sibuk dah, penat dah, nanti dah, tinggalin dah, besok dah. Jangan. Nanti kalau suami kita dah mati, tiba-tiba tak sempat kita bagi khidmat, kita nyesal. Betul, orang perempuan senang masuk syurga. Jaga solat, jaga puasa kata Nabi, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, jaga keempat-empat ni. Nabi kata masuklah kepada mana-mana pintu ikut pilihan nanti kamu. Boleh pilih pintu lagi. Orang lelaki mana boleh? Semua neraka ni termasuk cakap tu. Bukan apa, banyak soalan nak kena tanggungjawab ni. Orang perempuan tu je. Jaga maruah diri, jaga maruah suami, taat perintah suami. Faham? Tengok. Mulai hari ni setuju je dengan kehendak suami. Faham? Faham ke tak faham? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak faham? Faham, setuju tak? Tengok. Macam mana? Itu sebab Nabi tengok dalam neraka ramai perempuan. Dia dah tahu, dah bagi hujah, bagi hadis tadi. Tak? Sebenarnya okey macam ni lah, saya betul kembali. Taatlah perintah suami untuk perkara-perkara yang baik sahaja. Setuju? Orang lelaki kahwin baik tak? Baik. Contoh, tak maksudnya perkahwinan tu baik lah, itu maksud dia. Kemudian komunikasi dua hala. Jangan kita nak gunakan rejim tuku besi. Jangan. Aku suami kan, aku tahu tak boleh lah. Itu jangan-jangan lah. Itu sebab kena ingat komunikasi dua hala. Apa cerita ni? Cuba cerita tu apa tadi kan. Macam mana sih hilangkan saya keluar orang tu. La ilaha illallah, ya ke? Mahal ke lah? Mahal bang, masa beli 20,000. Hari ni tak dapat dah tu. Mahal lah, tak apalah. Siap. Nanti kita cari gelang lain Betul ke ni bang? Ayolah, tapi pakai duit kau. Selesai. Benda boleh selesai, nampak? Bukan tak boleh selesai, nampak? Wajar melihatan. Taklah. Maksudnya ambil berat. Komunikasi dua hala. Nampak? Jangan kita pentingkan diri sendiri je. Dan ramai yang tak tahu, kadang saya selalu rasa orang lelaki wajib dalam bab nafkah orang lelaki wajib mengutamakan isteri dan anak-anaknya dahulu sebelum ibu. Bab nafkah, berbuat baik ke mak ayah tetap wajib abadan sampai bila. Tapi mak dia yang yang belajar agama, mak dia yang tahu ilmu, dia akan cakap ke anak dia, "Saya apa dia belanja? Kau dibagi kat mak ni, anak bini kau macam mana? Ada tak ni?" "Ada mak, dah sudah, dah selesai." Tak apalah, makasihlah banyak. Tu mak yang baik. Bukan main lagi kau ya, kau bagi kat bini kau. Aku ngandung kau 9 bulan. Kau demam tu, siapa jaga kau ni? Aduh, penat anak macam tu. Jangan susahkan anak macam tu ya. Yang penting kau jaga anak bini kau baik-baik, dapat mak pahala. Tak sia-sia mak didik kau. Ya mak, ingat. Itu faham? Kemudian kebersamaan. Macam tadilah Ustaz Iman tanya, siapa datang dengan suami? Datang suami sesama. Sabar. Allah uji perjalanan datang kemari. Bocor pula tayar. Kau lah ni sibuk lagi kuliah sangat. Kadang-kadang dah bocor tayar. Aduh, musibat betul. Musibat kata bini dia. Tapi kalau suami yang ada kebersamaan, dia rasa gembira dia, tak apalah, nak buat macam mana, dah jadi tak. Isteri boleh kalau abang minta maaf bang, kalau saya tak ajak abang kuliah ni tentu tak bocor tayar. Tak baik. Tu. Kenapa bang? Tu
lock kereta. Pegang tangan abang, jom kita jalan sesama pergi ke sana. Dah lama kita tak jalan sama. Tak adalah jauh sangat daripada Tanjung Karang ke sama-sama. Sampai ke Bukit Badung dah tak upah orang kan. Tak ada, ni contoh. Jadi maknanya itulah dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, jadi makna kata bahagia ni, itu sebab Nabi kan, bahagia ni macam saya sebut tadi, bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia ni melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Keluarga bahagia ni satu keluarga yang dapat merasa senang antara satu dengan yang lain. Dia memandang tu rasa sejuk hati, dia memandang tu dia rasa gembira. Orang kadang balik rumah tak, macam cacing panas, cacing kepanasan, aduh nak keluar, pergi mancing je lah, lepak dengan kawan je lah, di sini lah. Tak. Orang yang dah sayang dekat keluarga dia ni, dia rasa susah nak tinggalkan keluarga dia bila balik rumah. Ni betul. Nak pula orang yang selalu jarang ada ke rumah. Macam saya kan, sampai ke rumah, nak duduk rumah, tapi yang kat rumah tu sibuk nak keluar. Iya, jadi sampai kat rumah, kalau nak keluar pun sampai cakap dengan isteri, wahai isteri, sudikah kiranya kau izinkan abang keluar barang seketika bertemu dengan sahabat abang, insya-Allah sebelum bulan mengambang abang akan balik. Tengok, iya, itulah ayat yang Nabi sebut pada Aisyah pada satu malam dalam selimut tu. Nabi kata, wahai isteriku, izinkah kau agar aku bangun pergi untuk solat sunat barang seketika? Aisyah jawab apa? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku dalam selimut ini, ya Rasulullah. Tapi pergilah kau, ya Rasulullah. Bukan Nabi takut bini, Nabi guna bahasa yang indah. Sedikah kiranya kau izinkan aku pergi solat barang seketika? Bahasa macam tu lah. Jadi bila suami buat bahasa macam tu malam ni, kita kena faham lah. Wahai isteriku, sedikah kiranya kau izinkan aku pergi berjumpa dengan sahabat barang seketika di kedai mamak kat Simpang sana. Berambut lah kan, memakak isteri kan jawab sama macam dialog Aisyah tadi. Tidaklah saya lebih gembira kalau abang terus bersama dengan saya di rumah ini abang, tapi pergilah kau wahai suamiku. Oh, macam tu. Apakah abang tidak akan balik malam ini? Maklumkanlah dengan segera, supaya dapat aku menutup pintu itu seawalnya. Bahasanya puitis. Oh, janganlah begitu, kasar sangat bunyi. Aku pergi minum seketika saja. Macam tu kan. Ya. Jadi tuan dan puan sekalian, apa pun saya pernah sebut, kunci keluarga bahagia ada 5. Kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta, kunci syurga, kunci spare. Kunci rumah, sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu, insya-Allah bahagia. Ketiga, kunci kereta, hala 7 pemanduan bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kunci syurga, nak dapat syurga dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadah sebanyak-banyak. Tarik keluarga kita sama-sama beribadah kepada Allah. Dan yang kelima, kunci spare. Masuk kunci spare, suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, semua ada kunci. Mainkan peran masing-masing, baru dia jadi institusi saya sebut tadi ya? Jadi rasa cukup sekadar tu. Cara pandang tu saya faham, dia tenung tapak, dan setiap kali saya pandang dia beralih-alih kaki dia, saya faham lah tu, saya faham. Kalau cara tenungan tepat tu, kalau saya teruskan ceramah, ada kemungkinan berlaku malam taka dalam orang itu. Jadi tak payahlah tanya soalan, dah lah tu. Dan sumbangan tu okey, sumbangan tabung saya tak tahu pula. Okey, bolehlah jalan dengan sumbangan tu ya. Jadi orang lelaki keluarkan duit dalam poket masing-masing. Kalau tak dapat RM10, bagi RM50. Tak dapat RM50, RM100. Kalau tak ada duit tak apa, luahkan gelang, rantai mana yang ada tu masukkan, masukkan. Jadi dengan lafaz yang mulia, saya dengan ini melancarkan tabung dana melantai dataran pondok pengajian. Dataran pondok kat mana? Untuk nak melantai depan tu. Sebab sekarang ni di Mekah, depan Hotel Hilton pun dah dilantaikan. Dulu macam biasa dia dah buat tile dah semua. Jadi biar elok depan tu, nanti mungkin kuliah kita boleh lebih ramai lagi yang datang.
Saya dengar tadi merusuh kat simpang kampung, tak boleh masuk. Sebab dah penuh full house, dia tak bagi datang. Jadi insyaAllah ya. Jadi masukkan duit tak dapat. Kalau tak dapat masuk tu, kata tadi gelang rantai tadi masuknya dalam tu. Nanti pandailah kita tolak kat kedai emas tu dapat berapa. Dan satu lagi, kalau tak ada tak pun, handphone tu bagilah, nanti kita format kat kedai dapat berapa ya. Dia tak kisah apa-apa pun boleh bagi, tak ada masalah ya. Sumbangkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir kembang galah menjadi empat.